Dan berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in, ketahui olehmu bahawasanya bagi ikhlas itu hakikat dan asal dan kesempurnaan. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin taufik hidayah Allah taala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar bagi Hati. Kita berada pada bab ikhlas. Pada pertemuan yang lepas tersilap jadual. Saya ingatkan di Selayang ni dia biasanya dia akan WhatsApp tiap-tiap hari kuliah di situ dia akan ingatkan. Jadi mati-mati ingat ke kuliah di Selayang malam tu. Bila tak ada WhatsApp saya tak pergi. Kebetulan lepas maghrib tu Tuan Haji WhatsApp. Baru saya teringat apa-apanya di sini. Tertukar. Faktor tua kot tuan-tuan ni. Usia. Tapi tak apa malam Jumaat dah. Malam Jumaat boleh ganti dengan baca Yasin. Gitulah tua. Mana tadi? Jadi kita sambung lagi malam ni masih lagi dalam bab ikhlas. Kenaan dengan 6 pangkat nanti dia akan cerita tentang hakikat ikhlas ni. Jadi dia kata dan berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in Imam Ghazali ni bukan hadis. Al-Arba'in fi Usuluddin. 40 perkara yang berkaitan dengan usul agama. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in tu, dia kata apa? Ketahui olehmu, hai penuntut ilmu, bahawasanya bagi ikhlas itu hakikat. Maknanya ikhlas ni ada hakikat dia, hakikat ikhlas. Dan asal, yakni asal ikhlas. Umbi kepada ikhlas dah. Dan kesempurnaan, yakni kesempurnaan ikhlas. Nanti dia hurai. Maka ini tiga yang mana hakikat, asal dan kesempurnaan tu adalah merupakan rukun bagi ikhlas. Bila sebut rukun maknanya benda penting. Kena tahu hakikat ikhlas, kena tahu asal umbi kepada ikhlas dan kena tahu kesempurnaan pada ikhlas. Nanti dia cerita. Dan bermula asalnya, asal kepada ikhlas tu iaitu niat. Itu asal pada ikhlas, niat. Mana tempat dia? Di hati. Bila sebut niat di hati, dia bukan di lidah. Walaupun kita duk baca lepas daripada sembahyang tarawih kan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala tu, tu dia panggil lafaz niat. Bukan niat tempat dia duduk di hati, cuma sebut mulut tu, walik gak di hati pun duk ada sekali lah. Bila kita sebut di mulut tu yang ulama ajar usalli fardal maghrib kau usalli sunnah apa kau, sebut dulu di mulut tu sebab nak suruh mari sekali di hati. Kalau tidak tak sebut di mulut, boleh jadi di hati payah nak mari. Tambah-tambah pula kita orang awam duk serabut dengan benda duniawi.
Duduk diri nak semayang dah pun, tapi hati tu duduk bersibuk dengan urusan yang tak selesai-selesai. Urusan hidup itu. Jadi bila kita dah duduk diri atas tikar semayang, atas jadah, mulut kita pun dah sebut dah lillahi ta'ala usalli fardal maghribi, maknanya hati kita pun menghadap Allah Ta'ala lah, nak semayang fardhu maghrib. Gitu. Jadi asal niatnya adalah di hati itulah, tak ada siapa-siapa tahu, hanya Allah Ta'ala kita tahu. Niat kita betul-betul dak mencari Allah Ta'ala ataupun nak cari benda lain. Baik, dihurai. Erti niat di hati tu menghendaki seorang tu akan wajah Allah Ta'ala. Tu niat. Mencari apa? Mencari ataupun menghendaki akan wajah Allah Ta'ala. Apa makna wajah Allah Ta'ala? Bukan maknanya Allah Ta'ala ada wajah dah. Bukan makna Allah Ta'ala ada muka supaya kita, sebab wajah-wajah ni gak Melayu kita muka. Jadi apa benda wajah Allah Ta'ala ni? Maknanya apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Apa contoh dia yang ada di sisi Allah Ta'ala? Pahala. Nak pada pahala. Niat tu. Cuma niat gitu sebut dah dalam pertemuan yang lepas. Kalau kita beribadat, dalam hati kita ada niat nak kepada pahala, bagi orang awam makbul. Bagi orang khawas tak makbul. Bagi kita orang awam tak ada masalah. Sebab apa? Kita nak pada pahala. Siapa yang janji pahala? Allah Ta'ala janji pahala. Dalam Quran banyak disebut tu tentang pahala. Buat amal soleh maka akan diberi pahala ganjaran sekian-sekian oleh Allah Ta'ala. Buat amal ni akan diberikan ganjaran itu ini. Syurga Allah Ta'ala janji juga nak bagi pada kita. Istighfar diberi itu ini oleh Allah Ta'ala. Maka kita naklah apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka tu dah dipanggil ikhlas. Cuma ikhlas orang awam macam kita. Kita beribadat semayang ni sebab apa? Sebab nak pada pahala, sebab takut pada dosa, sebab nak pada syurga, takut pada neraka. Tu kita. Kita orang awam, tapi orang khawas tak gitu. Orang khawas dia junjung, dia perintah Allah Ta'ala, tu suruhan daripada Allah Ta'ala. Atas Allah Ta'ala lah nak bagi apa pun, nak bagi syurga kau dengan sebab dia junjung perintah Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala nak buh dalam neraka juga, ikut suka dia lah. Sebab apa? Kita ni hamba dia. Bila kita hamba dia, kita ni diperintah oleh Allah Ta'ala supaya buat dan tak buat. Tu ya, dua perkara yang Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh pada kita? If'al dengan la taf'al. Dua perkara tu. Satu, Allah Ta'ala perintah supaya kita buat. Yang kedua, Allah Ta'ala perintah supaya kita tinggal. Dua perkara tu ya, di atas dunia ni. Satu suruh buat, satu suruh tinggal. Tu ya junjung. Lepas tu dia nak bagi apa di akhirat lepas daripada kita mati. Dia nak bagi syurga, kau nak bagi neraka kau, atau terpulanglah pada dia. Kalau dia bagi neraka pun tak ada salah apa-apa pada dia. Sebab apa? Sebab kita hamba dia. Cuma janji Allah Ta'ala dalam kitab Quran, begitu juga melalui lisan Rasul, dia tak bagi neraka lah bagi orang yang beribadat, buat amal soleh. Jadi kalau kita tak niat pun, dah Allah Ta'ala janji untuk bagi pahala, bagi syurga, dia tetap akan bagi, tak payah niat pun tak apa. Jadi bila dah gitu, Allah Ta'ala ni bukan jenis mungkir janji. Maka kalau kita tak minta, tak selit pun dalam ibadat kita nak pada pahala, nak pada syurga, tetap dapat juga. Sebab Allah Ta'ala ni la yukhliful mi'ad. Dia bukan jenis menyalahi janji. Bila kita dah buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang, maka pasti janji daripada Allah Ta'ala syurga untuk orang ni. Sebab apa kita duduk bersibuk dengan hati kita nak pada syurga, nak pada pahala tu? Tak payah kira. Yang tu biar Allah Ta'ala kira. Kita semayang 2 rakaat subuh, kita semayang 3 rakaat maghrib, pulang pada Allah Ta'ala lah nak bagi berapa. Kita buat yang terbaik. Sebab dia suruh kita semayang 2 rakaat subuh, kita semayang 3 rakaat maghrib. Kita junjung, Allah Ta'ala suruh.
Maka dia nak bagi 27, kau dia nak bagi 25, terpulanglah. Kita buat yang paling sempurna. Maka pandai-pandailah Allah Ta'ala ni mengurus hamba dia. Tak ada lah dalam hati orang khawas nak supaya kita. Cuma salah ke tak salah? Tak salah lah, sebab kita orang awam. Supaya kita ni anak-anak kecil lah, sebut contohnya alidah. Supaya anak kecil gitulah, kena bagi upah lah sikit, kena bagi ganjaran sikit, ataupun kena janji nak bagi itu inilah pada orang awam macam kita, pada anak-anak kecil ni. Baru dia semangat sikit nak beribadat pada Allah. Tu baca surah apa? Baca surah Al-Waqi'ah, murah rezeki. Bacalah kita. Lepas tu pahala baca setiap satu huruf pula, pahala 10 Allah Ta'ala nak bagi melalui lisan Nabi. Tu yang baca kita tu Quran semuka satu hari mesti baca, sebab nak pada pahala. Tak apa, kita orang awam. Cuma jangan sampai ketua lah duduk dalam keadaan demikian. Tu tujuan ngaji. Tujuan ngaji ni nak suruh kita naik darajat dia. Sampai satu tahap tak ada dah nak pada semua tu. Lepas tu buat tu kerana Allah Ta'ala suruh. Waktu ni Allah Ta'ala suruh semayang maghrib. Waktu ni Allah Ta'ala suruh semayang isyak. Waktu ni Allah Ta'ala suruh puasa. Waktu ni Allah Ta'ala suruh semayang sunat itu ini dan sebagainya. Junjung buat. Lepas tu bila sebut suruh, tak ada dah orang khawas ni duk kira lagi. Ni sunat, ni wajib, tak ada. Dah orang khawas berkira macam kita orang awam. Kita orang awam berkira sunat tu, dah orang khawas dah kira gitu dah. Asal suruh, sebut dah. Suruh dengan larang je atas dunia ni. Suruh semayang fardu, suruh juga semayang sunat. Suruh puasa wajib, suruh juga puasa sunat. Kita orang awam dia duk tengok ni perintah wajib, ni perintah sunat. Orang khawas tak tengok gitu, ni perintah mari daripada Allah. Dua-dua tu sama bagi dia. Dua-dua tu sama. Sebab apa? Sebab perintah tu dua-dua mari daripada Allah Ta'ala. Cuma letak kita orang kita orang awam dia kira wajib ni kalau tak buat dosa, kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa. Tu yang kita buat sangat tu. Tapi bila sebut yang sunat, buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Tu yang tak buat kita. Bagi orang khawas tak gitu. Bagi orang khawas tengok ni perintah Allah Ta'ala suruh buat. Buat, junjung perintah. Sebab tu kita baca sirah para sahabat sangat-sangat tekun buat beribadat pada Allah Ta'ala. Tekun tu di mana? Di yang sunat lah. Yang wajib tak banyak. Yang wajib ni kalau semayang 5 waktu ya. Puasa yang wajib setahun sekali ya, sebulan je yang wajib. Lepas tu tekun para sahabat duduk puasa tu, tekun duduk bagi sedekah tu, yang wajib ke yang sunat? Yang sunat lah tu. Duk baca dalam sirah para ulama semayang ratus-ratus rakaat. Semayang fardu ke? Tak, semayang sunat tu. Sebab apa yang sangat tekun dia tu? Sebab Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh semayang sunat ni, sunat tu. Kan ada waktu-waktu dia. Lepas daripada subuh, masuk waktu isyraq, ada semayang syuruk. Bila masuk waktu duha, ada waktu duha dia semayang sunat duha pula. Lepas tu bila masuk zuhur, sebelum zuhur, selepas zuhur. Lepas tu pula masuk asar, sebelum asar, selepas asar jangan duk buat lah. Cuma nak sebutnya ada waktu-waktu dia, ada sunat-sunat yang tertentu. Masuk malam pula ada solat malam pula, solatul qiyamnya. Maka dilaksanakan oleh mereka sebab apa? Melihat perintah tu mari daripada Allah Ta'ala. Bukan lagi melihat ni perintah wajib, ini perintah sunat. Kalau macam kita orang awam, tu kita tengok wajib, wajib kita pun buat. Tak wajib, rajin buat, malah tak buat. Tai nafsu nak buat, tai nafsu tak nak buat, tak buat. Tu ikut nafsu juga. Bah tai buat tu pun tak nafsu bermain-main juga dengan kita. Tak boleh apa juga tengah buat tu pun. Tu bijak nafsu. Baik. Mana tadi? Artinya menghendaki akan wajah Allah Ta'ala. Kerana padanya, pada niat itu, tu ikhlas orang awam. Niat macam tu. Niat menghendaki akan wajah Allah, yakni apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Antara contohnya ialah balasan pahala tu. Itulah niat ikhlas bagi orang awam. Gitu. Baik. Dan bermula hakikatnya, hakikat ikhlas menafikan. Tu hakikat ikhlas. Menafikan, yakni menghilangkan. Itu menafikan. Menghilangkan atau meniadakan. Tak ada dalam niat kita tu
campuran daripada niat. Tak ada sebarang campuran lain. Tu hakikat dia. Kalau setakat niat biasa, duk dalam hati kita nak buat sesuatu amal, boleh jadi ada kerana itu, kerana ni. Kerana nak pada pahala, kerana nak pada syurga, kerana nak pada janji Allah Ta'ala. Tu apa asal bagi niat. Tapi bila pergi pada hakikat, tak ada dah campuran yang lain. Apa campuran yang lain? Ibarat contoh tak ada dah lah kekeruhan dalam niat tu. Ibarat seperti air yang keruh lah. Air yang keruh kita tak guna untuk minum. Air yang keruh, bukan air lumpur pun, air tu keruh ya. Warna macam teh tarik. Warna macam teh tarik, tak minum, kita tapis dulu nak suruh bersih, barulah kita terima air tu untuk minum. Gitulah ibaratnya hakikat ikhlas ni. Bila duk ada lagi bercampur dengan benda lain selain daripada Allah, walaupun dia tadi tu adalah merupakan janji-janji Allah yang berupa makhluk juga, iaitu pahala makhluk, syurga makhluk Allah Ta'ala juga, seksa lepas daripada seksa mungkar nakir makhluk Allah Ta'ala juga, Israel makhluk Allah Ta'ala juga. Tu duk takut kita tu pada Israel makhluk Allah Ta'ala juga, mungkar nakir makhluk Allah Ta'ala juga. Apa yang mereka boleh buat pada kita kalau Allah Ta'ala tak izin? Tak boleh buat apa-apa. Cuma bila Allah Ta'ala izin, dia boleh buat apa yang Allah Ta'ala perintah lah pada kita. Apatah lagi perangai dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Perangai malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Tak akan pernah sekali pun melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Lepas tu puak-puak dia ni banyak, ramah puak-puak dia ni. Ramah betul ke tidak tahu. Istilah bahasa Melayu ramah. Cuma nak sebutnya, banyaknya mereka ni diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tugas tu, tugas ni dan sebagainya lah. Setiap hari 70,000, tuan-tuan baca dalam hadis kan, 70,000 malaikat masuk di Baitul Ma'mur. 70,000. Tu tiap-tiap hari masuk. Baitul Ma'mur ni ibarat ibarat Kaabah lah bagi mereka, bagi malaikat ni. Berbetulan dengan Baitullahil Haram di Makkah. Di atas sana ada Baitul Ma'mur, tempat para malaikat tawaf. Masuk di situ 70,000 sehari. Tawaf, kemudian keluar 70,000 tu tak masuk dah. Esok yang lain pula 70,000. Daripada dulu mula diciptakan oleh Allah Ta'ala malaikat Baitul Ma'mur tu sampai ke hari ni. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak malaikat tu ada. Itu yang Allah Ta'ala janji, malaikat ni tugas ni, malaikat ni tugas ni. Antara yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi nak bagi tahu pada kita, ni tugas ni menurunkan hujan, jaga nikmat, yang ni turunkan bala, yang ni akan tanya orang mati dalam kubur dan sebagainya. Pas kita duk takut pada dia, kau takut pada Allah Ta'ala? Kita orang awam takutlah pada dia. Tak apalah takut pada dia. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan mereka tu adalah tajalli ataupun gambaran kepada sifat jalal Allah Ta'ala. Tapi adakah mereka berhenti di hati kita, mereka itulah dengan kekuatan mereka itulah boleh memberi sesuatu kesan pada kita? Tidak. Yang boleh memberi bekah kesan pada kita atas izin daripada Allah Ta'ala. Itu i'tiqad. Pegangan kita mengaji dalam usul. Jadi dalam hakikat niat ataupun hakikat ikhlas ni, biar tak ada semua sekali tu. Hanya ada Allah semata-mata. Tu tak bercampur. Maknanya betul-betul, kalau air kat maknanya betul-betul bersih. Apa siapa nak tak bersih? Ada orang nak kau yang tak asli. Tuan-tuan nak madu yang tak asli. Orang tak nak madu tak asli. Kita makan madu nak suruh sihat. Makan madu rupanya tengok-tengok kena potong kaki. Kecil manis kita sebab pun makan madu. Rupanya bukan madu, gula rupanya. Orang nak suruh serupa dengan madu keluluk. Madu keluluk ni kan dia ada masa manis sikit. Dia campur antara gula dengan apa? Dengan cuka. Jual kita pun belilah. Sebab apa? Tak tahu kita. Kita orang tak erti tentang madu. Orang kata madu keluluk, jual murah pula, harga 20, 30 lah. Belilah kita nak suruh sihat tubuh badan.
Tengok-tengok mari penyakit kecil mani. Siapa kena kerak kaki. Sebab apa? Kita tak kenal yang mana yang tulen, yang mana yang tak tulen. Kalau tahu tak tulen, tak beli awal lagi kita. Sebab apa? Kita tahu ni campuran ni. Gitulah ibaratnya. Mana-mana ikhlas yang bercampur, Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak nak tengok dalam apa? Dalam niat kita ada campuran yang lain selain daripada Allah. Apatah lagi yang jadi campuran tu pula mutanajjis. Ibarat itu. Air tu keruh dah. Lepas tu ada najis pula dalam tu. Lagilah tak guna kita. Air mutanajjis nak buat apa? Minum pun tak lalu, ambil untuk bersuci pun tak sah. Nak buat apa? Ada makhluk dalam kita beribadat pada Allah Ta'ala. Semayang 3 rakaat tadi sebab nak suruh orang tengok kita semayang. Sebab takut orang cela kalau kita tak semayang. Sebab nak suruh orang tengok kita semayang sempurna pergerakan kita, tertib tening kita semayang. Jawab dia tu ibarat ibadat ataupun ikhlas kita mutanajis. Bernajis. Bila bernajis gak mardud bila bernajis ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau pahala syurga ni ibarat seperti air yang keruh. Boleh lagi lah gagah-gagah, tak ada yang lain, gunalah dulu yang tu. Apatah lagi air bukan air lumpur, air yang keruh je. Air yang keruh, lepas tu banyak pula. Mutlak boleh kita guna lagi untuk bersuci. Tapi kalau bercampur dengan najis, jawab dia, sebagaimana air kita tolak, kita tak terima, begitulah ibaratnya. Jadi ikhlas ni, hakikat dia tak ada campuran apa-apa dalam niat tu, kecuali Allah Ta'ala. Tu kata payah ikhlas ni. Lepas kalau tak mengaji pula nak tahu ikhlas kok mana. Ikhlas bukan duduk di sebutan. Sebab dia amal hati. Lepas kalau kita tak mengaji pula berkenaan dengan ikhlas, nak tahu mana kita ikhlas. Duduk dalam keadaan jahil, tak kenal apa itu ikhlas. Duduk beransur ikhlas, padahal tak ikhlas pun kita. Lepas tu duduk beramal dalam keadaan kita berasa kita ikhlas, padahal amal tak diterima oleh Allah. Ni duk cerita ni, segala sifat mazmumah yang kita cerita dalam kitab penawar ni, semua dosa besar lah kau ni. Yang perlu kita buang daripada jiwa ataupun daripada hati kita. Ni nak suruh ikhlas, nak buang sifat riak. Supaya tak ada langsung dalam hati kita lain daripada Allah Ta'ala dalam ibadat. Baik. Dan bermula kesempurnaannya, kesempurnaan ikhlas. Ni ikhlas yang kamil dipanggil. Ikhlas yang kamil ni macam mana? Iaitu benar. Benar itulah dia nak cerita di bawah ni. Macam mana benar tu dipecah pula kepada 6 perkara. Bila ada 6 perkara tu, barulah kita ni orang yang ikhlas kamil ataupun digelar sebagai siddiq. Baik. Intaha. Intaha tu bahasa Arab sebutir dia mari situ. Berakhirlah. Tu intaha maksud dia. Intaha apa? Intaha kalam Imam Ghazali. Berakhirlah perkataan Imam Ghazali yang Syekh Qadir ni ambil daripada kitab Arba'in. Imam Ghazali. Setakat tu Imam Ghazali sebut. Baik. Dan bahawasanya benar itu, bagi benar itu 6 pangkat. Bagi benar tu pula, nak cerita benar ni. Kalau ada 6 ni, maka kita ni layak digelar siddiq. Layak digelar siddiq. Benar-benar ni apa? Benar-benar ni definisi ulama lughah ialah mutabaqatul khabar lil waqi'. Itu definisi. Mutabaqatul khabar lil waqi'. Serupa berita dengan realiti dia. Kalau berita siapa di kita, kemalangan yang berlaku petang tadi, katakanlah di jalan apa? MRR2, 3 kematian. Suami, isteri, anak. Siapa berita di kita? Serupa dengan benda tu memang itulah berlaku. Memang 3 orang sungguhlah yang meninggal. Tapi kalau siapa di kita 3 orang yang meninggal, sebenarnya seorang saja yang meninggal, itu dusta tu.
Dipanggil kita. Jadi kalau di lidah duk sebut raditu billahi rabba, contoh. Maknanya kita puas hati dengan apa saja yang Allah Ta'ala tentukan dalam hidup. Mulut. Di hati ada ketika mari tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Itu nipu, itu nama dia. Di mulut duk sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah Ta'ala je Tuhan ni. Tengok-tengok nafsu duk jadi Tuhan. Tengok-tengok bola duk jadi Tuhan. Tengok-tengok perempuan duk jadi Tuhan. Itu dalam Quran sebut tu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tu Allah Ta'ala sebut tu, ada orang yang Allah Ta'ala kata dia menjadikan hawa nafsu dia ilah. Hawa nafsu dia Tuhan. Tu saya sebut dalam kuliah-kuliah di tempat lain. Ada orang yang menjadikan politik Tuhan. Berhala dalam hati dia. Sehingga dia mengabdikan diri kepada politik. Sehingga dia sanggup buat apa demi politik, kelangsungan politik dia. Langgar perintah Allah Ta'ala, bergaduh dengan siapa pun, asal aku menang, aku naik. Tu orang yang bertuhankan politik tu. Bertuhankan kuasa, sanggup buat apa-apa tu. Rasuah tak rasuah, tipu tak tipu, yang penting aku naik jadi pemerintah, jadi pemimpin. Tak cerita siapa-siapa ni ni. Contoh. Ni pemilihan masjid surah, kau tak kira lah kalau kita turun rendah lagi kan. Kepada pemilihan masjid nak jadi AJK masjid, AJK surah. Yang penting aku naik, kok mana pun aku lobby. Aku kata orang ni tak bagus, tak baik, tak berakhlak. Yang baiknya dia seorang je baik. Tu semua tu bertuhankan kuasa tu. Tu bertuhankan kuasa. Tak nampak kita bertuhankan kuasa. Dalam hati tu kata la ilaha illallah. Bila sebut la ilaha illallah, Allah saja Tuhan kita. Maknanya aturan hidup kita ialah follow Allah Ta'ala lah. Yang mana Allah Ta'ala kata halal, halal. Yang mana Allah Ta'ala kata tak halal, tak halal lah. Mana boleh kita tukar dengan sebab nak suruh kelangsungan politik kita naik. Yang halal kita kata haram, yang haram kita kata halal. Tak boleh gitu. Yang halal kita kata halal walaupun kena di kita. Yang haram kita tetap kata haram walau kena di kita perbuatan tu. Tetap kita kata haram. Tu yang Nabi sebut kepada Fatimah. Nabi kata pada para sahabat dia, kalau Fatimah sekalipun mencuri lah kotak tu ya dah. Lau kanat Fatimah, kalaulah Fatimah sendiri saraqat, curi, nescaya aku potong tangan dia. Sebab apa? Bukan tengok kepada siapa, tapi tengok pada perintah Allah Ta'ala. Berlaku di anak sendiri ke, berlaku di siapa ke. Tuan-tuan baca dalam sirah, ada sahabat yang masuk dalam perang, medan perang jihad, berlawan dengan ayah sendiri. Ayah masih kafir, anak dah Muslim, beriman dah. Bertembung dalam peperangan, bunuh ayah sendiri. Sebab apa? Sebab dalam peperangan tak ada istilah, mau ayah aku kasih pada engkau, tak bunuh. Sedangkan ayah dia adalah orang yang menentang ajaran Allah Ta'ala. Halal darah dia untuk dibunuh dalam perang, maka dibunuh oleh sahabat tu. Bukan tengok siapa lagi, tengok perintah daripada Allah Ta'ala. Tu kata mutabaqatul khabar lil waqi'. Apa yang kita sebut biar serupa. Tu benar. Lepas tu benar tu banyak nak cerita. Ada 6 perkara, 6 pangkat. Baik, tengok. Dan bahawasanya benar itu bagi benar tu 6 pangkat. Barang siapa sampai ia barang siapa tu pada sekalian 6 pangkat tu akan pangkat sempurna, nescaya patut dinamakan akan dia, akan barang siapa yang sampai tu dengan siddiq. Layaklah orang tersebut digelar dengan gelaran siddiq. Apa makna siddiq? Erti siddiq tu yang banyak benar. Apa makna siddiq? Bahasa mudah kita, terlampau benar. Apa makna siddiq dalam bahasa kita untuk mudah faham? Terlajak benar. Gitu. Siapa yang kita tahu dalam sejarah? Abu Bakar As-Siddiq.
Tu Nabi sebut daripada kalangan umat dia ada 70,000. Daripada kalangan umat Nabi ada 70,000 orang yang akan masuk syurga bighairi hisab. Siapa 70,000 ni? Siddiqin. Ni golongan yang terlajak benar. Tengok Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pernah sebutkan ketika Nabi duduk di atas bukit Uhud. Nabi kata Uhud menyintai kita, kita menyintai Uhud, Uhud menyintai kita. Nabi pernah sebut tentang keistimewaan Uhud. Nabi duduk di atas bukit Uhud, satu ketika bukit Uhud ni bergegar. Bila bukit Uhud ni bergegar, Nabi kata usbut ya Uhud, tolong diam. Fa inna alaika, ada atasmu sekarang ni siapa? Nabi. Satu, Nabi kata ada di atas engkau sekarang ni adalah seorang Nabi. Yang kedua, Nabi kata ada Siddiq, iaitu Abu Bakar Siddiq. Nabi gelar sendiri Abu Bakar ni adalah seorang yang Siddiq. Kemudian ada di atas engkau ni adalah syahidani. Dua orang sahabat yang akan mati syahid. Jadi Nabi gelar kepada Abu Bakar ni ialah seorang yang Siddiq. Kenapa? Sebab dia orang yang terlajak benar. Mana terlajak benar? Abu Bakar ni bukan gelaran Siddiq je ada di dia. Ada gelaran lain lagi yang diberi kepada Abu Bakar ni. Antara gelaran lain yang diberi kepada Abu Bakar ni digelar sebagai Al-Atiq. Abu Bakar ni digelar sebagai Al-Atiq. Al-Atiq ni apa? Orang yang bebas daripada neraka. Atau Abu Bakar. Di dunia lagi diberi gelaran Al-Atiq. Nabi kata anta atiqullah minan nar. Kamu ni Abu Bakar orang yang dibebas oleh Allah Taala daripada neraka. Tengok. Tapi ibadat dia, tuan-tuan baca sirah Nabi ketika hari-hari terakhir Nabi nak wafat. Lebih kurang dalam 20 hari, lebih kurang gitulah dalam sirah, Nabi tak boleh keluar lagi untuk menjadi imam kepada ummah, kepada masyarakat. Nabi suruh Aisyah bagi tahu kepada Abu Bakar jadi imam. Tapi Aisyah kena ayah dia. Kalau Abu Bakar naik jadi imam gak, dia kata ya Rasulullah, Abu Bakar ni bismillahirrahmanirrahim tu gak air mata berderas lalu. Jenis lembut jiwa. Dalam hati ada taman ke istilah dia. Yang tuan-tuan duk guna ini dia. Dalam hati ada taman. Cuma maknanya taman dia cantik, taman syurga lah. Abu Bakar ni baca bismillah je, derah lalu air mata. Nak banding dengan Umar. Jadi disuruhlah Umar jadi imam. Abu Bakar suruh Umar naik. Umar naik jadi imam. Bila Nabi tahu Umar naik jadi imam, Nabi panggil sahabat, Nabi bagi tahu muru Abu Bakrin bis salah. Nabi kata suruh Abu Bakar jadi imam. Tu isyarat tu daripada Nabi tu. Maknanya lepas aku tak ada nanti, dialah khalifatu Rasulillah. Dialah pengganti kepada Rasulullah. Tu istimewa Abu Bakar. Istimewa tak istimewa dia ketika hari Nabi mati tu. Ketika hari Nabi mati tu, ketika sahabat lain duk senyap, tak tahu nak buat apa. Ali dengan Osman tak tahu nak buat apa. Terlalu sugul hari kematian Nabi. Duk senyap dengan sahabat-sahabat lain. Umar duk mengamuk. Siapa kata Muhammad mati, aku pancung dia. Siapa kata Muhammad mati, aku bunuh dia. Sebab Muhammad bukan mati. Muhammad hanya pergi sebagaimana Musa pergi bertemu dengan Allah di Bukit Turi Saina. Lalu Abu Bakar yang masuk bertemu dengan jasad Nabi, tengok jasad Nabi, dicium jasad Nabi. Lalu Abu Bakar kata, wangi engkau wahai Rasulullah. Ni tuan-tuan baca dalam sirah akhir Nabi. Wangi wahai engkau ya Rasulullah. Engkau ni hidup pun baik, mati pun baik, kata Abu Bakar As-Siddiq. Selepas tu dia keluar, dia tengok Umar tak selesai lagi. Dia kata, wahai Umar, duduk engkau. Dia naik atas mimbar, dia berkhutbah. Ringkas ceritanya, apa yang Abu Bakar sebut? Dia kata, mangkana, siapa-siapa yang beriman dengan Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Hari ini Muhammad dah meninggal.
Wa man kana yu'minu billah, siapa-siapa yang beriman dengan Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah Ta'ala ni hidup dan takkan mati sampai bila-bila. Lalu Abu Bakar baca ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad ni, ayat ni diguna Muhammad ni satu-satunya ayat guna Muhammad. Sebab nak suruh clear isu. Kalau tak Allah Ta'ala tak guna wa ma Muhammadun. Allah Ta'ala guna ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Cara Allah Ta'ala bercakap dengan nabi. Cara Allah Ta'ala bercakap dengan baginda Nabi kita Muhammad. Mari di kita, ya Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Allah Ta'ala guna dalam ayat tu, nak mention isu, biar jelas. Muhammad ni sebatang tubuh yang bersifat kemanusiaan. Tapi bila letak di kedudukan dia sebagai Nabi, Allah Ta'ala tak panggil sebagaimana panggilan kepada Nabi lain. Ya Musa, ya Ibrahim, ya Yaqub, tak. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Itu cara Allah Ta'ala bercakap. Tuan-tuan boleh cek dalam Quran. Tapi dalam ayat tu Allah Ta'ala cerita wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian Allah Ta'ala cerita qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah dengan sebab dia meninggal, dah sifat kemanusiaan ada di dia, di manusia pun. Kalau dia meninggal, adakah kamu semua yang dah beriman akan berpaling tadah daripada ajaran baginda Nabi? Tu tanya Allah Ta'ala. Abu Bakar dengar ayat tu, dia kata, seolah-olah ayat ni baru turun hari ni. Tu keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun nampak dia tak banyak meriwayatkan hadis, tapi Abu Bakar As-Siddiq bukan orang calang-calang tak alim, tak boleh kita kata dia tak alim. Dia seorang yang alim, sehingga Abu Bakar mengiktiraf pada hari kematian Nabi tu, ayat ni seolah-olah aku baru dengar. Padahal Abu Bakar Umar ni bukan macam kita tak hafal Quran. Umar ni orang hafal Quran, tapi ayat tu lalu tak faham. Tapi pada hari tersebut diberi faham oleh Allah Ta'ala melalui lisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu istimewa Abu Bakar. Nak sebutnya Abu Bakar As-Siddiq ni, salah satu daripada gelaran dia ketika atas dunia lagi Nabi kata anta atiqullah. Itu gelaran. Nak letak nama anak cantik tu Atiqullah. Orang yang bebas, orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada neraka. Atiq. Baik. Jadi salah satu daripada gelaran yang kita duk bicaranya ialah sifat Siddiq Abu Bakar. Bila ni sifat Siddiq Abu Bakar ni terlajak ni, kita dapat tahu ketika mana peristiwa Mi'raj lah. Ketika mana peristiwa Mi'raj, ketika orang kafir Quraisy pakat himpun, mari kita buat perhimpunan. Dia yang anjur ceramah. Dia pergi minta lesen untuk buat ceramah dengan bala polis Bukit Aman. Dia pergi bala polis Bukit Aman minta permit. Kita nak buat ceramah ni. Kalau tak boleh, tak boleh buat apa, tak boleh buat ceramah, kena minta permit. Okey, minta permit. Boleh permit dah buat ceramah. Kali ni dia kata mesti Abu Bakar As-Siddiq ni tak percaya dah pada sahabat dia. Sebab cerita pelik sangat ni. Satu malam, tak sampai satu malam ni boleh pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis naik bertemu dengan Allah Ta'ala, turun pula tak subuh lagi. Dengan harapan cita-cita besar dia, harap-harap Abu Bakar pun akan berpaling tadah daripada Muhammad. Apa ringkas cerita dia? Akhirnya bila dicerita kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Abu Bakar? Ni apa yang kau bagi tahu ni semua diceritakan oleh Muhammad ke? Ya. Kata Abu Bakar, kalau yang kau bagi tahu ni, Muhammad bagi tahu lebih pelik daripada ni, aku percaya lagi. Tak boleh kata apa. Tu kata terlajak tu. Terlajak benar. Ada dah yang kufur, ada dah berpaling tak ada dah. Tapi nak beritahu Abu Bakar ni terlajak benar. Ceritalah kok mana pun. Dia pergi sekelip mata je. Bukan sebahagian daripada malam dah. Sekelip mata. Pergi ke Masjid Al-Aqsa, naik temu Allah, mari turun semula. Sekelip mata. Percaya juga. Itu maknanya luar biasa sangat. Itu kata Siddiq dia. Itu terlajak benar. Di kita ada. Di kita ni gak tunggu tanya dulu. Apa benda kalau kita buat ni boleh apa? Kalau sembahyang ni boleh apa? Kalau buat ni boleh apa? Tanya natijah dulu kita. Tu tidak perangai orang khawas.
Perangai orang awam ialah tu yang kita orang awam lagi tu. Tu mengaji nak suruh naik sikit-sikit. Saya sebut dah contoh. Orang yang beriman mari saja perintah daripada Allah tak letak di akal dulu. Junjung dulu perintah Allah. Sebagaimana saya sebut dah contoh. Ada kisah Nabi bila mana diajak oleh tuan rumah pergi ke rumah dia untuk jamu makan. Sebab makanan tak banyak. Jadi tuan rumah ajak sahabat Nabi dengan beberapa orang sahabat je. Nabi ni pergi istihar. Semua pergi ke rumah fulan bin fulan. Tuan rumah suami dia ni berasa berasa gelisah, bimbang, takut tak cukup sebab benda tak banyak. Tapi di pihak isteri dia tanya, suruhan perintah ni mari daripada siapa ni? Suruh mari belaka ni. Perintah ni mari daripada Nabi. Kalau Nabi suruh tak ada apa. Tu kata tak letak di akal dulu. Kalau letak di akal agak 100 orang nak makan satu plastik roti gardenia tak cukup letak di akal. Tapi dah sebab siapa suruh ni? Nabi suruh. Nabi suruh tak ada apa. Dia tahu apa yang dia buat. Tu letak di akal. Kita ni rolik letak di akal dulu. Hikmat dia apa? Tu kita. Hikmat dia apa? Kenapa yang kita ni kena semayang ni? Kenapa semayang Zuhur ni 4 rakaat bukan 3? Sedangkan Zuhur ni lah kita tengah kalut. Sepatutnya Zuhur ni lah buat 2. Subuh ni buat 4 pun tak apa. Sebab apa? Subuh ni kan tenang lagi. Zuhur ni kalut nak masuk ofis lagi pukul 2. Tapi kena semayang 4 rakaat. Hari Jumaat ada khutbah pula. Tok Imam pula khayar pula baca khutbah sedap. Contohnya duk galik baca khutbah, tambah pula dengan ayat dia sendiri, baca pula dengan slow dan sebagainya. Kita ni duk tengok jam nak masuk pukul 2.30 contoh. Kenapa hari Jumaat kena ada juga baca khutbah waktu kita tengah kalut? 2 rakaat cukup lah. Tu kita orang awam. Orang khawah dah dengan perintah Allah Ta'ala agak kira junjung lah. Tu kerana terlalu benar, terlajak dia membenarkan membenarkan Allah Ta'ala. Baik, tu siddiq. Baik, banyak lagi lah gelaran Abu Bakar Siddiq ni. Antara yang disebut gelaran Abu Bakar Siddiq ni awah. Awah ni maknanya orang yang banyak orang yang sering merintih-rintih. Iyalah kena dengan jiwa Abu Bakar tu sebagaimana yang Aisyah sebut. Abu Bakar ni kalau semayang bismillah tu berderai mata lalu dah. Sebab apa? Takut pada Allah Ta'ala. Baik. Mana tadi? Pertamanya isyak lagi. Isyak dah. Seminit. Kita baca yang pertama. Pertama benar ni. Benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Tu satu. Benar pada perkataan, pada segala kelakuan ni maknanya sentiasa. Dalam senang pun gitulah kalimah dia, dalam susah pun gitulah kalimah dia. Contoh saya sebut dah tadi. Contoh dia apa? Raditu billahi rabba. Tu kita nak sebut mulut. Mulut sebut tu, aku redha dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Redha tu bila tu? Waktu senang saja ke? Hati kita puas hati dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Duk bagi nikmat pada kita. Senang hidup kita, sehat kita, walafiat semua sekali. Waktu sakit, waktu mari ujian daripada Allah Ta'ala, hati serupa tak? Di lisan duk sebut raditu billahi rabban tu, waktu susah serupa kan tak tu? Tak serupa, tu tak benar dah. Tak benar di lisan, awal-awal lagi tak benar dah di lisan dah. Kalau betul benar di lisan, mulut sebut raditu billahi rabba, duduklah dalam situasi mana hak mulut tu, yang di mulut tu raditu billahi rabba, aku puas hati dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Letaklah dalam situasi mana pun, situasi senang, situasi susah, situasi sihat, situasi sakit, situasi apa, sempit tak sempit, murah rezeki tak murah rezeki dan sebagainya, raditu billahi rabba. Tu maknanya kalau situ pun tak serupa dah kita, maknanya mulut tu tipu dah. Sebut saja serupa apa? Serupa sayang lah, kita sebut sayang pada bini. Tu. Sayang tu bila-bila ke? Ataupun ada juga waktu benci. Bila tengok Ri Rahim, cantik juga Ri Rahim ni. Duk mari sayang Ri. Tuan-tuan tahu tak?
Tuan-tuan tidak ahli dunia, saya ahli dunia, baca berita. Baru kahwin bila semalam tu. Baru kahwin, oh cantik juga rupanya. Hilang sikit rasa sayang pada bini. Buat salah sikit mari marah lalu. Ya kau di mulut kata sayang tu. Kalau dak gitu maknanya di lisan tu tipu dah. Di lisan. Lepas tu depan lagi dia akan cerita, yang keenam nanti dia akan cerita mulut dengan dalam serupa. Mulut sebut raditu billahi rabba, dalam hati raditu billahi rabba. Duduklah dalam situasi mana pun raditu billahi rabba. Tu yang layak boleh radhiyallahu anhum wa radu'an tu. Tu orang yang istimewa lah. Akan datang kita tengok tahap-tahap dia. Tu satu dulu tahap, iaitu pada perkataan benar, pada perkataan, pada segala kelakuan. Wallahu a'lam wa ilmuhu la